أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله القائل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Yang dimulakan Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan Nasir, pegawai dan ahli-ahli jawatankuasa masjid, pimpinan masyarakat, mantan imam kita tu, Tuan Haji Surani ada sana tu, tuan-tuan guru, para ustazah, muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah kita duduk sebentar untuk duduk dalam majlis majlis ilmu lah majlis tazkirah peringatan. Dan kita sambung pada pengajian kita mengenai bab perempuan-perempuan yang beriddah dan ihdad. Bagaimanakah hukum-hukum perempuan yang sedang dalam iddah? Iddah ni ada dua bagilah. Iddah talak wafat atau talak meninggal suaminya. Yang kedua iddah talak hidup. Ya. Dan kemudian dipecahkan kepada beberapa bagilah. Ada yang katakan bain pun ada, bain sugra ada, bain kubra ada. Yang apa ni? Yang talak raja'i pun ada. Ya. Tapi dalam kisah ini tak ada cerita talak raja'i lah dia. Ada di pelajaran yang lain, bab yang lain. Sekarang kita melihat tentang hukum perempuan yang beriddah tu macam mana hukumnya. Apakah ada hak-hak dia lagi daripada suami yang mentalakkan dia? Ya. Ini faslun fi ahkamil mu'tadah. Ini fasal pada menyatakan beberapa hukum perempuan yang beriddah. Muka surat 179. Di atas ada. Ya. Ini fasal pada menyatakan beberapa hukum perempuan yang beriddah. Ini supaya kita sebagai suami pun kita ada tanggungjawab. Tapi dah usia-usia emas ni tak usahlah tu nak bercerai pula lah. Susah hidup seorang ni kan. Kalau bercerai mati tu pun, kawan-kawan kita yang bercerai mati pun cari ganti tu kan. Laki-laki ni tak boleh hidup seorang-seorang. Betul? Payah hidup seorang-seorang. Nak weekend, nak masak macam mana. Takkan nak hari-hari boleh nak lock kedai Hitam tuan saya. Saya dah 3 minggu saya di hospital. Lemah kita banyak. Makan tak menentu. Rehat tak menentu. Ya? Lagi 2 hari nak keluar lah. Alhamdulillah keluar. Tapi keluar pun dalam keadaan badannya lemah. Dia suspek kencing tikus. Jadi kencing tikus ni ada harapan untuk sembuh. Tapi janganlah paksa sangat. Ya? Dia lambat. Dia makan masa lambat. Pemulihan pun lambat. Jadi dalam keadaan itu sebelum kena berhati-hatilah. Tengok cawan yang kita pakai. Pinggan yang kita pakai ni kena bersih betul-betul lah. Dan kadang-kadang di restoran-restoran kita pun tak kata di rumah. Kadang di rumah, kadang di restoran. Kadang di tempat-tempat kuliah ni. Ya, kadang saya bawa dia tempat kuliah. Dan saya tengok tempat-tempat itu pun pinggan mangkoknya terbiar kat luar. Bukan kat dalam bangunan yang dikawal. Tak tahulah macam mana. Ya. Bingung dia tuan-tuan. Kita keluar 3 minggu, 4 minggu. Isteri tak kisah, lagi suka kalau kita keluar. Tapi kalau dia balik kampung 2-3 hari tengok macam mana. Buat kopi tak kena, tengok TV tak kena, baring tak kena, semua tak kena. Tapi bila dia ada tengok, something semacam macam kita.
Ya. Isteri ni untuk kawan kita, bukan nak perintah itu, perintah ini. Kalau dia nak buatkan sendiri, buatkan. Tak buatkan, kita buat sendiri. Buat air payah kan? Tak. Ya. Biar kita lihat apa yang disebut dalam kitab ini, insyaAllah. Ya. Jadi ini fasal pada menyatakan beberapa hukum perempuan yang beriddah. Tapi macam mana pun iddahnya akan berlaku juga, sama ada cerai hidup atau cerai mati. Ya. Kalau tak cerai hidup pun cerai mati. Wajib bagi perempuan yang beriddah dengan talak raj'i, talak yang boleh dirujuk balik. Berapa talaknya? 1 dan 2. Ya. Oh, tak cukup ya? Tak cukup. Banyak saya buat jari, tak cukup ya? Ini tak cukup ni. Nantilah kita bawa lagi dah. Kita buatkan lagi ni. Ya. Jadi wajib bagi perempuan yang beriddah dengan talak raj'i, talak 1 dan talak 2, diberi duduk pada tempat yang diceraikan dia padanya. Ya, hak yang pertama ialah dia ni diberi duduk, diberi tempat tinggal pada tempat yang diceraikan padanya. Bermakna di sini dalam hal ini, kalau kita melihatlah, maksudnya ni, suami yang kena keluar. Bukan isteri yang kena keluar. Nampak ya? Tapi kalau berlaku di masyarakat kita macam mana? Isteri dihantar balik rumah bapak dia kan? Kena tak tu? Bercanggah kan? Kita tak menilai. Yang menilai siapa? Allah SWT. Yelah, dah tak saluan kan? Lainlah kalau macam kawan kita tu yang terpopular tu, yang sibuk dalam 1 bulan kan sibuk. Itu suami kena keluar. Suami pula kena keluar ya? Betul lah, suami kena keluar lah. Posisi pun tak. Wajib bagi perempuan yang beriddah dengan talak raj'i diberi tempat duduk pada tempat diceraikan daripadanya. Tengok. Jika layak dengan dia. Dan jika tiada, maka dikhiarkan dia antara ia duduk padanya dan antara menuntut berpindah kepada tempat yang layak dengan dia. Ini kalau sesuai dengan dia. Kalau tak, maka dikhiarkan, dipilihkan, dicarikan tempat tinggal yang sesuai, yang layak dengan dia. Bukan dibiar gitu saja. Allah. Kalau kita lihatlah tuan-tuan, kalau kat mana-mana kita nak melihat dia, bila bercerai suami isteri ni tengok, dia bawa anak-anaknya balik rumah bapa dia. Masa dulu dia ambil tu seorang, sekarang tengok berderet dia. 1 batalion sekali dibawanya. Dulu bapaknya muda, maknya muda, sekarang mak dah tua dah. Warga emas dah. Jalan pun tak betul, bertongkat dah. Ya. Lepas tu nak bercerai, ni kena fikir, bukan sekali 2. Kalau Tok Guru saya kata 3 bulan tu kena fikir. Sebulan berdiri, sebulan duduk, sebulan baring. Elok tak elok bercerai. Sekarang ni banyak yang bercerai tu, macam bapa yang lepas tanggungjawab. Anak-anak dibiarkan dengan isteri dia, dengan bekas isteri dia. 1 sen pun tak bagi. Ya, dunia lepas, akhirat lepas. Siapa yang nak kuasa nak turun naik mahkamah? Buang masa je. Ya, kalau nak tuntut dah tu harta tu kan. Untuk apa? Untuk penjagaan dia tu kan. Biaya dia tu kan. Tinggal itu aja. Nak turun naik mahkamah, buang masa, buang duit, buang masa. Kena pula apa ni, pakai peguam pula. Peguam pula tutus macam aja. Ya? Ramai macam itu. Ya? Kalau bicara pun kadang-kadang bukan sekali pun lepas. Tak lepas sekali. Berkali-kali. Ya? Jadi bagi seorang lelaki yang ada ilmu, ya, yang ada akhlak yang baik, jangan mudah-mudah nak cerai dengan isteri. Masa kita nak dapatkan dulu pun bukan senang. Tapi itulah kata orang ni, kalau sekarang, kalau benda tu senang dapat, senang lepas. Kalau susah dapat, bila macam mana nak dapat dari isteri macam mana? Aku nak dapat isteri dulu sampai tackle mak dia, tackle bapak dia, tackle adik-adik dia, baru dapat. Dah cikgu tak tahulah. Kalau sama-sama cikgu, okey lah kot. Ya. Bukan senang nak dapat tuan-tuan. Kalau boleh, biarlah jodoh kita ni dunia sampai akhirat sana. Bukan sekadar dunia saja. Ya. Itulah isteri kita. Kurang mana pun, kurang lebih pun itulah. Nak cari macam mana lagi. Dan wajib diberikan dia nafkah. Tengok. Wajib diberikan dia nafkah selama tiada berpindah ia kepada iddah wafat. Katalah dalam masa iddah itu suaminya meninggal. Maka dah putuslah
kewajipan memberi nafkah tu putus dah. Selagi di masa hidup lagi, maka kewajipan tu sampai bila? Sampailah habis iddahnya. Kalau dia tak rujuk balik. Sebab rujuk ni pun dia sampai iddah saja kan. Kalau iddah ada lagi, dia bila rujuk aja. Tak perlu nikah lagi. Dah habis iddah, dia nak lagi. Macam mana cara itu? Nikah balik lah. Kena cari saksi, cari imam. Bayar duit nikah. Tak sekedik. Upah nikah sekarang berapa? Cikgu tahu? Naik sebenarnya? Dulu 160 kan? 160 tu lengkap tu. Sekarang tak ada jual nikah sini. Oh tak Semadi kan sini. Semadi ya. Sanus asal ya. Dulu 160. 160 ni pun kadang orang tak bagi kan. Bagi 20 je. Bagi 60 je. 60 pendaftaran 20. Saksi 2 orang 20 pun 40. Juru nikah tak dapat lah. Tapi kalau itu aku telefon kan. Kalau saya kena macam saya telefon. Tapi kalau dia bagi 150, sekurang 10 ringgit tak apalah kan. Tapi kalau cuma 60 kita bagian kita apa? Bagian kita ada had di 100 ringgit kan biasa dulu kan. Dulu masa dulu lah tahun-tahun 2012, 2013 dulu lah. Jadi wajib diberikan dia nafkah selama tiada berpindah ia penendah wafat. Seperti mati suaminya padahal ia dalam iddah, putuslah nafkahnya. Kerana apa? Kerana berendah ia dengan iddah wafat. Iddah wafat tak wajib lah. Tapi kalau dalam masa iddah wafat tu dapat tak dia punya agihan faraid hartanya? Dapat tak? Pasal masih dalam iddah lagi. Suami meninggal, isteri dapat bahagian dia kan? Dapat kan? Dapat. Berapa? Kalau ada anak 1/8, tak ada anak 1/6 ya. Itu kalau dia tak tuntut lagi harta sepencarian. Kalau dia tuntut harta sepencarian itu dia ada hak tu. Dia ada hak tu. Iaitu apabila harta sepencarian dikira daripada mula dia nikah. Kalau sebelum itu dia tak ada simpanan apa-apa, bila nikah dia banyak simpan, maka itu dikira harta sepencarian. Ini kalau tak diberi pada tiap-tiap bulan. Kalau tiap-tiap bulan tu diberi sebagai penghargaan lah, sebagai seorang isteri membantu kita. Ada yang bagi 400, 500. Bagilah tuan-tuan yang mampu ni bagilah. Tapi kalau yang tak mampu dituntut besok, kita meninggal dituntut besok harta sepencarian, sebelum diagihkan, diparaidkan, dia kena bagi hak dia. Kalau sebulan dituntut berapa tu? Contohnya 10 tahun berapa? Itu berat juga tu. Ini boleh bincang lah. Jadi dia wajib diberikan nafkah tadi, kecuali kalau dia endah wafat. Dan endah wafat tiada wajib nafkah baginya. Jikalau ia bunting sekalipun, ni bahasa kitab ya. Marah ni kalau kita buat pengajian kat kaum wanita ni, bunting tu lembu saja. Kita hamil, mengandung. Sama kan maknanya kan? Ni pakai bahasa cikgu. Sama kan maknanya? Hamil, bunting, mengandung sama kan? Cuma dia kasut sikit lah. Ya? Jadi yang jika ibu bunting sekalipun, walaupun dia hamil sekalipun, kalau si suami itu meninggal dunia, maka tak wajib nafkah iddah tadi. Tak wajib. Ya? Bersalahan perempuan yang bunting lagi bain, maka wajib baginya nafkah. Tengok. Bersalahan isteri yang bercerai tadi, yang dia hamil, tapi dia dicerai talak bain. Dia hamil. Bain macam mana? Bain boleh katakan bain sugra pun ada, bain kubra. Bain sugra yang kecil. Bain yang kecil yang boleh nikah balik dengan cara-cara atau syarat tertentu. Ya. Adapun bain kubra dia tak boleh. Tak boleh sama sekali. Apa di antara bain kubra ni? Ialah perceraian di antara suami isteri apabila berlakunya kalimah li'an. Sumpah laknat tu. Ya, dia tak boleh dihimpunkan sebagai suami isteri walau apa keadaan sekalipun, tak boleh. Pasal dia telah menggunakan kalimah li'an, sumpah laknat.
Maka terfarak dia ni dengan cara firqah yang mu'abbadah. Cerai yang selama-lamanya. Itu betul-betul kubra betul tu. Yang paling besar lah tu. Adapun kubra yang masih boleh lagi bukan dirujuklah, nikah balik. Ialah bila cerai talak 3 tu. Ya. Tapi dah habis, talak 3 tu dah habis. Dia nak dapatkan isteri tu balik, ada cara lah. Ni kadang-kadang dia melopong je ni, tak dapat apa-apa. Pasal apa? Suami yang kedua tu tak mau ceraikan dia. Ataupun mungkin memang isteri yang tak mau ceraikan. Itu kena fikir panjang tu. Ni talak 3 ni boleh gila talak. Yang gila talak 3 tu lah. Yang biasanya yang gila talak. Dia boleh bersama dengan syarat si perempuan itu bekas isteri mesti nikah dengan lelaki lain. Dah bersama pula syarat mesti bersama. Tak bersama tak sah. Buat janji tak boleh. Kau jangan usik ya. Macam mana tak boleh usik. Dah nikah dah. Dah halal dah. Ingat ni ikan dia aquarium ke? Tengok gitu. Ya? Dia mesti dah diusik, dah bergaul. Itu syarat tuan-tuan. Dan suami yang mampu. Kalau tak mampu, tak boleh. Dia suruh nikah dengan kanak-kanaknya. Tak boleh. Anak-anak umur 5 tahun. Apa tahu? Ya? Itu ada kisahnya dalam kitab kita. Ada insyaAllah. Kalau panjang umur kita sambung. Itu yang biasanya tanda tu. Bukan suami yang baru tanda ceraikan. Isteri yang tanda. So, fikir panjang. Nak bercerai ni fikir panjang. Dia dapat lebih best lagi tengok. Masak sama, basuh sama, gosok baju pula tolong. Oi. Suami misali itu, mana nak cerai? Ya. Tapi kalau sekiranya dia hendak begitu, ya, nak itu bain tu bain sugra. Bain yang boleh dapatkan balik isteri itu dengan cara pernikahan yang baru, dengan saksi baru, mas kahwin baru lah. Ya. Itu bain ya, bain bagi dua tadi ya. Ataupun bain sugra ni juga dikaitkan dengan bila dah pernikahan tu dah berjalan, mungkin dah beberapa tahun, dah dapat anak pun, tiba-tiba dapati suami isteri tu saudara susuan. Maka terpisah dia dengan bain kubra, tak boleh bersama lagi. Ya. Tapi sekarang ni payah nak cari ya, sudah susuan. Anak kita tak menyusu dengan ibu susuan macam Rasulullah. Rasul disusukan oleh tiga orang ibu susuan dia. Seorang ibu kandung dia. Ya. Sekarang tak ada. Susu lembu ada, susu kambing ada. Tapi itu membudaya orang Arab. Dia cari ni wanita-wanita yang susah-susah ni, yang boleh menyusukan anak-anak dia. Tengok. Padahal kalau tengok Rasulullah di antara yang menyusukan Rasul ni lah Halimatus Sa'diyah. Seorang wanita daripada Bani Sa'dah. Dia jauh dari Mekah. Tapi dalam kawasan Mekah juga. Mungkin dalam 10 km dari Mekah lah. Di perkampungan. Ya? Macam kalau kita pergi Ji'ronah tu kan ada perkampungan. Dia kembali kambing. Lembu tak ada. Sana lembu tak ada. Unta, kambing. Ya? Itu kisah macam Rasulullah disusukan oleh ibu susuan dia. Halimatus Sa'diyah. Jadi bersalahan perempuan yang bunting lagi bain, maka wajib baginya nafkah. Dan jika mati suaminya padahal ia dalam iddah sekalipun, tengok. Walaupun meninggal suaminya yang dia dalam iddah bain tadi tu, ya, talak bain tadi tu, tapi dia mengandung, maka masih diwajibkan ke atas suami, maka berpindahlah kepada wali-wali suamilah. Ya. Kepada wali suamilah. Contoh tuan-tuan ya. Ada satu pasang suami isteri. Dia ada anak, beberapa orang anak. Katalah 2-3 orang anak. Si bapa meninggal. Maka siapa yang sebenarnya yang bertanggungjawab untuk menyara kehidupan si anak-anak tadi itu? Bapa si suami itu. Ataupun tak ada bapa suami, maka adik-beradik suami itu yang bertanggungjawab. Tuan. Bukan maknya pergi kerja pagi sampai balik sampai malam. Bukan itu. Ya. Kalau kaya lah, kalau dia mampu lah. Kalau tak mampu kerjasama lah maknanya. Janganlah pasangan aja. Sekarang tak berlaku tuan.
Maknya lah yang bekerja tengok. Jadi cleaner lah, jadi apalah, pergi kilang lah. Ya? Pergi pagi balik malam. Sampai nak masak tengah hari tu tinggalkan. Masak dulu. Tinggalkan untuk anak-anak balik tengah hari makan. Tu yang anak-anak kata biar tu. Saya pernah di sekolah, satu sekolah dulu. Anaknya tak balik. Dia terus pergi main karaoke. Pergi main game. Tak masuk soal agama. Pasal maknya kerja daripada pagi sampai malam. Nak marah macam mana? Kita besar-besar nak marah tu. Kesian dia ni. Ya? Bertanggungjawab itu terletak di bawah siapa? Bau keluarga si suami, arwah suami. Tak boleh lepas tangan tuan. Itulah biasanya begitulah. Nanti kalau anak tu berjaya, tengok lepas universiti, itu anak buah aku tu. Baru nak mengaku. Itu tampuk je macam tu. Ya? Apalah salahnya kalau kita bertanggungjawab, bantu anak buah kita sendiri. Kalau ada lebih-lebih duit tu sedekah kat dia, sedekah dulu kat dia tu. Itu lebih penting lagi. Baik ya, yang suami tadi meninggal dunia, maka baginya tetap nafkah itu. Padahal dalam iddah, sekalipun kerana tiada berpindah kepada iddah wafat, maka berkekalan nafkahnya. Dia tak berpindah pada iddah wafat macam tadi yang ditalakkan talak raj'i tadi. Kalau wafatnya suami, meninggal suami, maka putuslah nafkahnya. Tapi di sini tidak, sebab daripada mula ya, dia talak tu talak bain, dia mengandung pula dari mula memang tanggungjawab suami. Jadi kalau meninggal suami sekalipun, waktu nafkahnya tetap juga menjadi tanggungjawab kepada bagi pihak suami. Sama ada bapanya ke kalau mampu atau adik-beradik pada suami itu. Dan wajib diberikan kiswah. Melainkan perempuan yang nasyizah, kiswahnya apa dia? Pakaian. Dalam masa iddah itu. Kalau sampai musim raya contohnya kan, iddah tak habis lagi, belikanlah pakaian. Melainkan perempuan nasyizah ni yang nusyus. Ambil dari perkara nusyus, yang derhaka pada suami dahulu daripada ditalak. Kecuali kalau perempuan ni nusyus, sebelum ditalak dah nusyus dah. Nak keluar rumah pun tak cakap, balik pukul 2 pagi. Suka hati dia je. Ya? Atau pada pertengahan iddahnya, di tengah-tengah iddah itu, dah jatuh talak tapi dia nusyus, maka tiada wajib nafkah baginya. Tak wajib lah. Ini untuk perhatian kita semua lah. Kalau sekiranya dah tak ada jalan lain, yang terbaik itu bercerai, bercerailah. Tapi ada tanggungjawab, bukan lepas tangan. Tapi satu kalimah talak yang dilapaskan oleh seorang laki-laki pada isterinya, tuan-tuan, bergegar tiang aras. Inilah semurka-murka barang yang halal di sisi Allah Ta'ala. Tiang aras bergegar. Kita fikir tiang aras itu bukan macam tiang masjid, tuan-tuan. Besar entah macam mana. Yang ditanggung oleh 4 orang malaikat sekarang ini. Bila kiamat, dia akan tambah lagi 8 orang malaikat yang tanggung dia. Tak tahu macam mana besarnya. Bergegar tiang aras. Tapi tarikh Fazora yang minta cerai itu macam mana ya? Aku cakap aja ni. Dia minta cerai kan? Kalau suami yang baik, yang taat perintah Allah Ta'ala, tanggungjawab dilaksanakan, tak cium bau syurga, na'udzubillah min zalik. Salam tuan-tuan. Tapi kawan-kawan dia cerita suaminya baik, tak pandang perempuan lain. Siapa namanya tu? Siapa namanya Bilal? Tak tahu Bilal? Bilal tak tahu, dia baca Quran aja. Ya, jangan main-main tuan-tuan. Perempuan jangan main-main. Kalau suami baik, beriman, bertakwa, tak pandang perempuan lain. Tengok. Ya. Tak cium bau syurga. Dunia boleh selesai lah. Akhirat tak selesai tuan-tuan ya. Jadi maka tiada wajib nafkah baginya. Dan tiada wajib segala ma'unah. Bahkan ma'unah ni apa dia? Macam ni lah, belanja nafkah lah. Selain daripada mungkin nak belikan dia beras, gula, kena selesaikanlah tu. Ya. Bahkan tiada wajib diberikan tempat kediaman kerana gugur sekaliannya dengan sebab nusyus. Jadi kalau dia nusyus sebelum ditalak atau semasa dalam iddah dia nusyus, maka gugur semua kewajipan suami pada dia. Ya, makanan, pakaian pun tak ada, tempat kediaman pun gugur sekaliannya dengan sebab nusyus. Melainkan jika kembali ia kepada taat suaminya, kecuali mungkin sehari 2 dia macam nusyus,
Ya, dia derhaka, tapi lepas itu dia mengaku taat balik pada suaminya. Tiada wajib diberikannya tempat tinggal, melainkan jika kembali ia pada taat suaminya seperti barang yang pada Raudah. Ini disebut dalam kitab Raudah lah, Imam Nawawi. Dan asalnya, tapi jika kembali ia kepada taat suaminya pada pertengahan harinya, wajib diberikan dia tempat kediaman sahaja. Dan tiada wajib diberikannya nafkah harinya itu. Katalah tengah-tengah hari itu baru dia kata dia mengaku taat balik pada suaminya. Maka tempat tinggal itu wajib diberikan, namun nafkah makanan hariannya tak wajib pada masa itu. Dan seperti barang yang wajib bagi isteri itu, nafkah, wajib pula baginya barang yang tinggal daripada segala ma'unah seperti kiswah, pakaian, dan lauk, dan khadam, dan lainnya. Jadi khadam ni, kalau biasa isteri itu, isteri yang ada kemampuan, keluarganya ada kemampuan, dia gunakan khidmat khadam, pembantu rumah contohnya lah. Maka bila dia nikah dengan suami, dengan laki-laki tadi, pun sebenarnya di antara kewajiban suami mencarikan khadam untuk dia, pembantu rumah untuk dia. Sebab itulah lebih baik kita nikah ni cari yang sekupu kata ni. Kalau biasanya dia orang biasa-biasa saja, kerja rumah dia buat, jadi kita nikah dengan ni tak payahlah cari pembantu rumah. Ya, ini bodyguard 9 orang macam mana? Kayangan kan tu? Bodyguard 9 orang. Contohlah, saya bukan nak kata orang. Bodyguard 9 orang itu bodyguard aja. Kalau bodyguard 9 orang, memang ada pembantu rumah kan? Dia kayangan. Lepas tu cari kayangan lah. Cari macam kita. Tuan-tuan tak ke? Tunggu Endah je tu orang tak? Bilal? Tak nak Bilal? Ini Bilal Haji Sumeri, ini Haji Nizam ya. Haji Nizam kan. Saya respect dengan azannya Jumaat semalam tu. Tengok azan pertama dia panjang sikit, azan kedua pendek. Itulah yang diamalkan oleh ulama-ulama dulu, imam-imam dulu, Bilal dulu. Sebab azan kedua ni dia pendek, kenapa pendek? Dalam lingkungan ini aja. Azan pertama tu panjang kenapa? Nak panggil orang datang. Pasal di tempat kita dah jadi budaya tuan-tuan. Azan pertama masuk waktu. Tapi kalau di tanah Arab, azan pertama tu setengah jam sebelum masuk waktu. Macam subuh tu. Dia macam subuh. Ya, subuh kan 2 kali azan kan? Tengok azan pertama sejam sebelumnya. Azan kedua masuk waktu. Jadi azan Jumaat macam tu. Tapi sudah jadi kelaziman buat kita. Azan pertama mesti masuk waktu. Zuhur baru azan. Ya, sekarang okey pukul 1. Kalau masuk waktu 1:31. Tengok. Dia azan 2 kali tu, yang panjang tu dah makan masa dekat 10 minit kan. Tengok. Tapi kalau azan pertama panjang, yang kedua pendek tu, alhamdulillah. Ikut macam mana orang tua dulu kita buat lah. Masa kita budak-budak macam mana. Ya. Kalau ada yang azan yang panjang-panjang, saya tak komen. Yang pendek tu kita komen. Kita puji dia, sanjung dia. Untuk teruskan itu. Dalam azan ni pun, kalau kita betul, kita faham. Dia ada 2 tempat yang dijanjikan syafaat oleh Rasulullah SAW. 2 tempat, tuan-tuan. Ini jangan abaikan. Ya. Yang pertama, bila sebut nama Muhammadur Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadur Rasul. Muhammadar ke? Muhammadar. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Bila sebut nama Muhammad tu, ambil 2 jari. Dikucuk 2 kali. Kucuk 2 kali ni. Baca marhaban. Bizikrillah ta'ala qurrata a'yun Nabi Rasulullah SAW. Fa'ana syafi'u yaumal qiyamati wa qa'idu ila jannah. Akulah yang beri syafaat pada kiamat dan membawanya kepada syurga. Allah. Ini tempat yang pertama. Tok-tok guru kita buat. Kita tak buat. Kita keluar pondok buat lah. Lepas tu 2-3 bulan tak buat dah. Pasal apa tengok kawan tak buat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis sahih. Ya. Kalau ada orang-orang mengatakan itu bukan sahih tu. Pandai-pandai dia lah tu. Dia pandai lah tu. Tok-tok guru dulu tak pandai. Yang keduanya bila? Habis saja azan, jangan terus baca doa. Dimulakan dengan selawat Nabi, selawat dan salam kata Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baru kita baca doa. Ini juga dijamin anallah yang bagi syafaatnya pada kiamat besok. 2 tempat pada azan.
Sehari semalam 5 kali azan, 10 kali kita dapat peluang untuk dapat syurga Allah Ta'ala. Tapi dimulai dengan salawat dan salam dulu. Jangan terus baca doa. Televisyen tak ada salawat salam pun, itu televisyen. Guru kita bukan televisyen. Nama-nama bolehlah. Jangan ikut televisyen. Ya. Baca salawat dan salam dulu. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina itu sepulanglah, terutama nak gaduh lah. Ada orang baca, orang tak baca. Yang baca, biarkan baca. Kata Rasul tak sebut Sayyidina. Dalam salah satu hadis Rasul sebut apa? Ana Sayyidina Bani Adam. Aku ni penghulu Bani Adam, anak-anak Adam. Ada sebut. Tapi dalam hal yang tak sebut. Pasal dia itulah orangnya. Takkan nak mengaku dirinya pula. Dia itu bukan orang yang bangga-bangga, tidak. Kita ni umatnya, ya. Okay, teruskan lagi. Jadi selain daripada diberikan di tempat tinggal yang wajib, maka diberikan juga kiswah, lauk, hadam dan lainnya. Kerana ia isteri. Kerana ia seperti isteri. Masih lagi isteri. Pasal dalam iddah tadi. Dan kerana inilah. Jadi gugur sekaliannya dengan sebab nusus. Kalau dinusus, gugur semualah. Dahulu daripada talak dan kemudian daripadanya. Sama ada nususnya itu dahulu daripada talak ataupun kemudian daripadanya. Tapi masih dalam iddah. Dan tiada wajib diberi alat bersuci seperti sisir dan sabun dan isnan. Isnan ni macam sejenis pokok yang tajam yang boleh menghilangkan daki kalau digosok-gosok tu. Dan taflun ni bedak, ya. Tak wajib bagi itu. Tapi jika menyakiti ia dengan umpama kutu, wajib diberi barang yang menghilangkan dia. Tapi kalau nak sebut tak diberi itu ada kutu pula. Ini cerita kutu ni cerita lama lah dulu. Masa kita budak-budak dulu. Banyak yang duduk kat tangga tu cari kutu kan. Sekarang tak nampaknya itulah. Pasal sempu, macam-macam sempu ada kan. Ya? Dan wajib bagi perempuan yang bain diberikan dia tempat kediaman juga tiada nafkah. Yang bain yang tidak bunting, yang tidak hamil. Tadi tu yang wajib tadi yang diberi kepada bain tadi tu yang bain tapi dia hamil. Maka itu wajib diberi tempat tinggal dan nafkah, ya. Tetapi yang perempuan yang bain diberikan tempat kediaman juga, tiada nafkah. Dan tiada pula segala makna seperti kiswah dan lauk dan lain-lainnya. Melainkan jika hamil, maka wajib diberi nafkah juga baginya. Dengan sebab hamilnya itu atau yang sahihnya, ya. Dan kata kail nafkah itu bagi yang hamil jika wajib diberi tempat kediaman bagi perempuan yang bain. Sama ada ia bain dengan khunuk atau bain dengan 3 talak. Jadi talak khuluk ni pun disebut bain juga. Tapi dia bain sugura lah, bain kecil. Talak khuluk ni apa dia? Tebus talak. Khuluk ni tebus talak. Setiap pasangan yang bila dah dinikahkan itu, si laki-laki tadi, pengantin laki-laki, dia baca, dia punya taklid kan. Sekiranya tinggalkan isteri 4 bulan hijrah berturut-turut, dan saya tidak memberi nafkah, maka dia boleh mengadu pada hakim syariah, dibayar bagi pihak dia yang menerima itu dulu RM1 tu kan. Sekarang berapa? RM10. Tak, dulu masa saya bertugas dulu RM1 aja. Allah, RM1 ni apalah beli gula-gula je lah. Kalau RM10 pun sekarang minum pagi RM10 dah. Makan tengah hari cukup tak RM10? Tak cukup. Entahlah kalau ada yang rahmah punya tak tahulah RM5 tu. Itu nasib lah. Ya. Jadi talak khuluk ini dia tak boleh rujuk balik. Dia bain juga. Ya. Dia bain juga dan tidak boleh rujuk balik. Nak juga seperti isteri tadi kena nikah baru lah. Dengan mas kahwin baru, dengan upah imam baru, upah saksi baru, itulah. Sebab talak khuluk tebus talak. Rupanya dalam hal menakah ni bercabang-cabang juga, bukan semula pun mudah. Dan hukum belajarnya macam hukum kita belajar tajwid. Tapi bila kita dah terlibat dengan dia, asalnya tadi fardu kifayah kan. Dah terlibat dengan dia, jadi fardu ain lah kita mengetahui tu. Tapi kalau tak mau kahwin tak apalah, sampai mati tak kahwin tak apa. Tak mau kahwin tak bertambahlah zuriat kita. Ya. Macam jumlah, saya pun pelik, jumlah orang Melayu di Singapura tak bertambah. Saya tinggalkan dah 40 tahun lebih, tuan.
Tahun 70-an saya ada kat sana. 300,000 lebih. Sekarang pun 300,000 lebih. Akan tak kahwin aja orang Singapura. Anak dua tu memang anak dua lah. Tapi dia menyesal lah anak dua. Akhirnya menyesal juga. Sampai nak cari pasangan payah sekarang. Kalau orang Cina, anak dua orang tu, anak Cina, orang Cina ni, anak dua dia, tuan laki-laki. Nak cari perempuan, jadi isteri payah. Itu di Singapura. Tapi kenapa rakyat bertambah sampai 5 juta kan ni? Pasal apa? Pendatang luar banyak. Yang kaya-kaya ni datang ke Singapura, jadi warga negara dia. Ya? Tapi orang Melayu tak bertambah. Macam itulah dulu macam tu, sekarang macam tu juga. Jadi pelik juga kita ni. Baik Jadi talak khulu itu dikaitkan dengan bain. Tapi bain ni bain syukur, bain kecil. Ya? Atau dengan 3 talak. Atau dengan 3 talak. Atau dengan soal dipasahkan, difarrakkan oleh mahkamah biasanya. Dengan sebab yang tertentu maka boleh dipasahkan. Di antaranya dengan sebab kecacatan dari pihak suami atau isteri maka boleh dipasahkan oleh mahkamah, oleh hakim. Ya. Ataupun nikah yang fasad, nikah yang rosak. Macam mana nikah yang rosak ni ya? Ada satu kisah tuan-tuan, ini jadi panduan lah kepada kita kalau bolehlah jadi panduan. Kalau boleh diambil jadi panduan, jadikan di panduan. Ada sepasang suami isteri ni pergi Makkah buat haji. Mungkin saya dah ceritakan juga. Tak beringatlah ya. Dia pergi haji. Ialah orang berada, duit banyak, sebilik berdua. Ya, sebilik berdua. Selesai saja haji, ada 4-5 hari lagi nak balik, dia buat umrah lah. Biasalah buat umrah kan. Untuk penutup umrah lah. Jadi pergilah Tanah Naim. Pasang niat di sana, balik ke Mekah, buatlah tawaf, buat sa'i. Ya. Dah bercukur, dah bergunting lah. Suami bergunting, isteri bergunting. Di mana? Di Marwah sana tu. Baliklah ke hotel dia. Dalam balik ke hotel, sampai di hotel, suami kata, tadi tawaf dia batal. Pusingan keempat dia batal. Pasal wuduk batal. Wuduk batal, tawaf batal tu. Dia macam sembahyang. Isteri kata, tak boleh bang. Kena buat balik. Sambung balik. Tak payahlah, ini tawaf sunat. Ini umrah sunat aja. Tuan-tuan, walaupun umrah sunat, dia sama hukumnya. Dari rentitan hukum. Ada kaitan dengan yang seterusnya. Ini bukan sembahyang. Sembahyang batal tak apa. Tak payah sembahyang lagi. Ya. Maka dengan sini bila tawaf itu batal, sa'i tak sah. Dia bercukur bergunting, dah kena dam. Dia tukar baju, dah kena dam. Diceritakan, dia tak peduli. Kan suami kan ada sedikit ego lah kan. Ego. Aksen lah kata orang ni. Isteri pun ada aksen juga. Kita cerita bab-bab ni kat rumah kita. Nak isteri kita. Dah tahu bang. Itu saat-saat itu dah buat ceramah saya dengar. Suami dengan suami tak dengar. Dengan saat-saat itu dia dengar. Ego juga kan. Ya. Jadi dia pun balik. Tak ditampung dia punya kesilapan tadi. Batalnya tadi tawaf tadi tak ditampung, dia pun balik. Diceritakan sampai sebulan 2 kemudian dinikahkan anak dia, anak perempuan dia. Jadi wali. Jadi wali tuan-tuan. Ya. Tapi di hari pernikahan, di hari persandingan itu anak perempuannya melihat ibunya muram aja. Dah seminggu 2 kemudian baru ditanya, kenapa mak macam ni? Ini hari bahagia saya, sepatutnya mak gembira, happy. Baru diceritakan yang ayahnya tu batal tawafnya tapi diteruskan, tak diganti, balik nikahkan kamu. Apa hukumnya? Si anak tadi fahamlah sedikit ilmu agama. Dia pergi pejabat qadi. Dia pergi pejabat agama. Dia mengadu dengan difarakkan. Tu farak difarakkan ni. Dipasahkan nikah tu. Nikah tu batal kan. Tak sah nikah tu. Pasal ayah dalam ihram. Dalam ihram lagi tu. Salah satu pantang larang orang dalam ihram inilah menikahkan atau dia nikah sini pun tak boleh. Dia menikahkan pun tak boleh. Jadi wakil pun tak boleh. Allah. Jadi mahkamah batalkan pernikahan tu. Fasadlah nikah tu, fasad. Rosak. Cuma macam mana hukum pergaulan suami isteri tadi tu. Yang baru nikah tu. Tu saya kata, kita tengok macam ikan kat akuarium je ke? Tak diusik. Itu tak dikira sebagai zina, itu dikira sebagai wati syubhah. Nasib baiklah ada hukum macam itu, wati syubhah. Nasib baik ada hukum macam itu. Kalau tak, hukum zina.
Berat tuan-tuan. Ya. Jadi bapaknya kena pergi sana balik lah. Ini bukan boleh kirim-kirim. Ya. Dia kalau wajib, benda wajib haji ke wajib umrah boleh kirim. Tapi kalau rukun tak boleh. Walaupun kau tak mampu berjalan pun kau kena duduk di kerusi roda tu orang tolak. Ini kalau rukun. Betul cikgu ya? Ya. Bukan main-main tuan. Tawaf ke sa'i ni rukun. Bukan main-main. Kalau sembahyang tak ada rentetan, kalau tawaf sunnah dia tak ada rentetan lepas tu. Dia selesai itu aja. Tapi ini benda umrah. Ya? Umrah ni walaupun umrah sunnah sekalipun. Jadikan itu satu panduan kalau berlaku pada kita. Mudah-mudahan berhati-hatilah kita. Ya? Dia boleh tampung nak buat umrah baru pun boleh, ataupun tadi pakai ihram balik, kemudian pergilah. Sambung yang 4 tadi, 3 lagi. Kemudian sa'i balik, dah tu bergunting. Ya? Dan dam kena bayarlah. Dam apa? Dam digunting yang tadi tu, yang pertama tadi tu, kemudian ditukar baju. Itu kena buatlah. Kena bayar dam lah. Ya? Sebab tu bila kita nak umrah biasanya kan ada kursus. Dipahamkan betul-betul lah. Tak faham tanyalah. Janganlah malu nak bertanya. Tanya betul-betul. Jangan sampai datang juga. Tapi leka je. Main handphone pun ada. Ya? Tak khusyuk pun ada. Tak konsentrate pun ada. Maka terlalailah dia. Okey, teruskan lagi. Lagi sikit lagi lah insyaAllah. Mana berhenti ni. Itu yang dikaitkan dengan talak tadi ya. Ada talak bain dengan khulu atau dengan 3 talak. 3 talak saya sebutkan syarat dia nak kembali pada isteri ada syaratnya lah. Atau dengan fasah, melainkan jika ada ia nusus dahulu daripada talaknya atau dalam iddah, maka tiada wajib baginya tempat kediaman. Ini kalau di nusus, isteri itu nusus ya. Atau kalau perempuan nasizah ya. Iaitu sebelum ditalaknya atau dalam iddah maka dia nusus. Sebab dalam iddah ni pun, kenapa dalam iddah itu tanggungjawab masih pada suami? Suami pada masa itu, kalau dia tambah talak pun jadi tuan-tuan. Katalah baru talak 1 tadi, jatuh talak 1. Ya, dalam iddah dia tambah lagi talaknya. Jadi, ya, akan bertambah talak itu. Masih tanggungjawab dia kan? Maka tiada wajib baginya tempat kediaman. Tetapi jika kembali ia kepada taat suaminya, wajib diberikan dia tempat kediaman. Jadi sekiranya dia mengaku taat pada suaminya, wajib diberi tempat kediaman, tapi nafkah hari itu tak adalah. Dan perempuan yang diwatikan dia dengan syubah. Dan jikalau dengan nikah yang fasad sekalipun. Itu yang kita cerita tadi, ada sini punya ni. Nikah yang fasad ni kalau berlaku pergaulan suami isteri itu dikira wati syubah. Bukan dikira zina. Termasuklah kita pergi sempadan sana, nikah kat sana. Rupa-rupanya yang nikahkan kita ni tidak ada tauliah dari pejabat agama dia. Itu dikira wati syubah. Dikira wati syubah. Saya minggu lepas saya baru jumpa mantan qadi yang pernah jadi qadi Kelang dulu, iaitu Ustaz Abdul Malik Ramli. Rupanya dia nazir Masjid Meru ni, Masjid Asharif. Ya. Dia sembang-sembang dalam sembang tu, lepas minum lah sembang-sembang tu. Dia kata, kalau nikah itu nikah yang daripada yang tak ada tauliah sekalipun di sempadan tu, yang penting ada surat nikah. Yang penting ada surat nikah. Tapi ini bukan nak bagi intimasi sebab tuan-tuan, ni aku nikahkan tak kisahlah cari siapa-siapa yang nikahkan aku. Nanya aja aku ni. Itu jadi apa? Jadi bukti bahawa dia memang nikah supaya kalau sekiranya isteri yang kedua tu ada anak-anak, si suami tu meninggal, maka anak tu ada hak untuk dapat faraid harta dia. Kita bimbang nanti kalau dia tak dibagi hak dia, sedangkan anak daripada isteri pertama yang dapat semua, maka dia ambil ni hak adik-adik dia. Jangan. Makan harta orang ni apa hukumnya? Allah. Macam tu baik tak ada harta lah tuan. Tak payahlah harta pusaka tak payahlah. Hendak harta kita cari sendiri. Ya, kalau murah rezeki itu insya-Allah Allah akan bagi. Ya. Takut yang itulah. Tapi dikatakan oleh mantan qadi kita tadi, dia pernah jadi qadi tahun-tahun berapa lah ya? Saya pun lupa. Mungkin tahun 2000-an lah. 2006, 2005 itulah. Itu Ustaz Malik ya.
Jadi jikalau dengan nikah yang fasad sekalipun, tiada wajib baginya sesuatu. Hingga tempat kediaman tiada wajib baginya. Sampai tempat kediaman pertama tak wajib. Ini yang diwatikan dengan wati syubhat tadi. Termasuk nikah yang fasad. Dan wati syubhat dia sebenarnya bukan disebabkan nikah yang fasad yang rosak saja. Kadang-kadang berlaku di kalangan keluarga kita. Dia salah tembak lah kata orang ni. Dia ingat isterinya sampai selesai. Rupanya bukan isterinya. Sedap seronok pula tu. Tapi rasa-rasanya kalau kita buat bandingan lah tuan-tuan ni, bandingan kalau boleh pakailah. Kita keluar masjid ni, kita rasa selipar tu macam kita punya. Bila kita pakai kan rasa lain. Tapi kita pakai juga pasal baru. Kalau boleh buat bandingan itulah, Masya Allah tuan-tuan. Jadi ini hati-hatilah. Tapi sekarang ni pakai lampu ni, dulu lampu pelita tu, kelip-kelip. Kadang hidup, kadang mati. Hati-hatilah tu, jangan berlaku. Kan bila berlaku ni, waktu syubhat ni, katalah di antara mertua dengan menantu. Maka terpisah pasangan menantu kita dengan anak kita terpisah tuan-tuan. So, waktu syubhat tadi. Dia otomatik je. Kalau masih bersama tak tahu macam mana. Tak ikut hukum lah. Kita hidup ada hukum. Ya, kita hidup ada agama. Agama itu yang didik kita jadi orang yang baik. Kalau tak, gaduh aja sana. Ya. Dan insyaAllah akan datang panjang umur diizinkan Allah Ta'ala kita bincang pula tentang hukum ihdad. Ihdad ni mana ihdad? Ihdad ni macam berkabung lah. Berkabung seorang isteri itu atas kematian suaminya. Dari saat bila dia ihdad ini? Dari saat kematian tu lah. Ya. Dia sampai 4 bulan 10 hari. Sebab tu kadang-kadang ihdad ni dia tak berubah hukum. Tak berubah dia punya tempohnya. 4 bulan 10 hari. Sedangkan iddah kadang-kadang dia pendek. Dia pendek pada itu. Katalah seorang isteri itu ketika suaminya meninggal dunia, dia mengandung 7 bulan katakan. Biasanya 9 bulan lahir. Maka 2 bulan saja iddahnya. Tapi iddahnya tetap 4 bulan 10 hari. InsyaAllah kita akan bincang nanti ya. Ada rezeki, dipanjangkan umur, diizinkan Allah Ta'ala kita bincang pada bulan hadapan. Dan ini kita kumpulkan balik, nanti dah terakhir nanti. Kalau saya sempat nak putus saya, kita putus lagi, kita bagi yang tak ada lah. Dan itu boleh terus ambil lah lepas itu. Ya? Sebab kalau di sepah-sepah nanti dicari semua tak jumpa nanti. Bukan saya nak kata lokek lah, tidak lah. Ya? Jadi sekadar itulah yang mampu saya sampaikan. Mudah-mudahan kita ni hidup dalam keadaan yang menjaga hukum mahkamah Allah. Sebab itulah orang-orang alim ni kalau dia meninggal dunia tuan-tuan, langit menangis, bumi menangis, malaikat menangis, 70 hari menangis. Tuan-tuan. Pasal ni orang yang menegakkan hukum Allah Ta'ala. Memang kita tak nampak. Kalau kita nampak, itu ujian kepada kita. Ya? Macam Ramadan, macam mana Ramadan pergi tengok. Malaikat menangis, bumi menangis, langit menangis. Kita happy. Nak pakai baju raya. Makan ketupat, makan rendang. Padahal malaikat-malaikat menangis, bumi menangis, langit menangis. Rasulullah pun sedih. Ini hari yang merupakan satu bala bagi umatku. Kenapa? Ahli kubur. Turunkan balik azab-azab ahli kubur. Kat sana tu ada ayat kita, ada bab kita, ada tuan-tuan. Ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li ikhwanina wa li akhwatina wa li azwajina wa li ahlina wa li ahli baitina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li ustazina wa li masyayikhina wa li mu'allimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين ya Allah. Dan kami jadikan kami dari kalangan hamba-Mu yang sentiasa bertaubat kepadamu, sentiasa menjaga amal-amal saleh kepadamu ya Allah, dan sentiasa menyucikan diri dari segala najis-najis dosa dan maksiat kepadamu ya Allah. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa nafafa wal ghina. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, dan kami sungguh kami telah menzalimi diri kami sendiri oleh itu. Jika sekiranya tidak kau ampuni dosa-dosa kami dan tidak kau kasihani kami, saya juga tergolonglah kami dalam golongan orang-orang yang rugi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'aziim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.